Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yuqarribuna ilaika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yusma'. Amma ba'd. Alhamdulillah malam ni kita berada pada pertemuan kita yang keempat untuk matan syarahan matan Lum'atul I'tiqad. Kita semalam kita berhenti dekat perbahasan sifat kalam. Perbahasan sifat kalam. Cuma saya nak bagi tahu siap-siap lah. Perbahasan malam ni kita akan melibatkan kalam, sifat kalam. Kemudian perbahasan tentang melihat Allah pada hari kiamat. Ru'yah, perbahasan ru'yah. Yang ketiga kita akan membahaskan tentang al-qada' wal qadar. Isu qada' dan qadar. Dan perbahasan-perbahasan ni semua sebenarnya, tiga yang kita nak bahas dengan lagi detail ni, perbahasan yang berat. Berat. Kalau saya boleh katakan daripada kuliah pertama sampai sekarang, untuk preparation bab, tiga bab ni, maksudnya bab yang malam ni kita akan sentuh ni, ini yang paling memerlukan banyak preparation dan konsentrasi, terutamanya perbahasan qada dan qadar. Tapi insya-Allah sama-sama kita mohon pertolongan daripada Allah untuk memahamkan kita dan memudahkan kita. Sebab ni dekat mukadimah ni saya sebut siap-siap, sebab kita ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita bijak macam mana pun, Allah tak beri taufik kat kita takkan boleh faham. Kalau kita orang yang memang mungkin kita belajar lambat, kita mula pada umur yang lambat, ataupun kita belajar, kita ni memang otak kita lembab, tapi Allah beri taufik, kita akan jadi orang yang cemerlang. Ya, macam kita tengok Imam Al-Qaffal ulama mazhab Syafi'i, mula menuntut ilmu umur 40-an. Asalnya kerja buat kunci je. Tu nama qaffal tu. Qaffal ni maksudnya kerja dia buat kunci. Tapi disebabkan Allah beri taufik kepada dia, walaupun dia mula lambat, dalam masa berapa tahun je dia jadi imam besar dalam mazhab Syafi'i. Masyhur Al-Qaffal. Ibnu Hazm pun masyhur mazhab Zahiri tu pun mula belajar ilmu lambat. Jadi isunya adalah pada taufik lah. Isunya pada taufik, bukan pada kebijaksanaan kita sendiri. Jadi insya-Allah kalau kita sentuh perbahasan yang berat sikit malam ni, insya-Allah boleh difahami. Allah akan tolong. Okey. Kita berada di muka surat 17. Semalam kita dah habis perenggan tu, perenggan pertama. Kita dekat perenggan yang kat bawah tu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Mujtahid Muwaffaquddin Ibnu Qudamah rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Kata beliau, man qara'ahu fa'arabahu falahu bikulli harfin 10 hasanat. Siapa yang membacanya dengan i'rab tata bahasa Arab, maka dia mendapat 10 kebaikan pada setiap hurufnya. Kan? Sini terjemahan ni tak tepat ya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Terjemahan ni tak tepat. Fa'arabahu dekat sini bukan meng'irab ayat Quran tu, bukan meletakkan baris. Bukan kita belajar tata bahasa Arab. I'rab dekat sini maksudnya membaca Al-Quran dengan jelas dan bertajwid. Sebab apa yang Imam Ibnu Qudamah ni, beliau sebenarnya tengah menukilkan pandangan para sahabat bila mereka mengatakan siapa yang baca Quran secara i'rab. Baca Quran secara i'rab ni bukan dengan tata bahasa Arab tu. Maksudnya secara bertajwid dan jelas. Sebab perkataan a'raba dalam bahasa Arab, a'raba yu'ribu i'rab, dari sudut bahasa maksudnya jelas, menjelaskan. A'rab tu maksudnya saya menjelaskan. So man qara'ahu fa'arabah maksudnya siapa yang membaca Quran dan bacanya dengan jelas dan bertajwid, maka setiap huruf dapat 10 pahala. Lahu awwalun wa akhir, maksudnya Quran ni ada permulaan Al-Fatihah dan akhir surah An-Nas kan. Wa ajza'un wa ab'ad, ada juzuk-juzuk dan bahagian-bahagian. Betul tak? Kita ada juzuk 1, juzuk 10, juzuk amma, ada berbahagian-bahagian. Okey. Kenapa Imam Ibnu Qudamah sebut benda ni? Kita kena faham ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Imam Ibnu Qudamah sebut benda ni bukan sia-sia.
Beliau nak isyarat ini mazhab ahli sunnah. Sebab apa? Kalau kita tengok mazhab lain, contoh macam Asy'ariyah, mazhab Asy'ariyah, mereka tak pernah anggap Quran ni ada permulaan dan pengakhiran dan tak ada juzuk-juzuk. Tak ada juzuk. Bagi mereka kalamullah ni benda yang satu seketul je, sekedebuk. Dia tak ada bahagian, tak ada juzuk. Dia tak boleh dibahagi-bahagi dengan pisah-pisahkan. Ahli sunnah je kata kita cakap Al-Quran ni ataupun kalamullah ada permulaan, pengakhiran, ada bahagian. Nanti kita akan pergi lagi lanjutlah akidah mereka. Matluun bil alsinah, yang dibaca dengan lidah ataupun di lidah. Maksudnya Al-Quran ni dibaca dengan lidah. Mahfuzun fis sudur, yang dihafal dekat dada ahli ilmu dan juga hafiz Quran. Masmu'un bil azan, yang didengar dengan telinga, yang kita dengar dengan telinga kita. Maktubun fil masahif, yang ditulis dekat mushaf. Mushaf yang kita ada ni, ada kat belakang kita, mushaf tu. Dalam tu ada apa? Al-Quran. Dalam tu ada apa? Al-Quran. Dalam tu kalamullah. Fihi muhkam wa mutasyabih wa nasikh wa mansukh wa khasun wa am wa amrun wa nahi. Ini istilah-istilah dalam ilmu ulumul Quran dan usul fiqh. Maksudnya dalam Quran ni kita ada ayat yang maknanya jelas, muhkam, dan ayat yang maknanya tak jelas, mutasyabih. Ada ayat yang nasikh, maksudnya dia menasahkan ataupun mengcancelkan hukum yang terdahulu. Mansukh, ayat yang dicancelkan hukumnya tu. Khasun wa am, ayat yang membawa hukum yang khas. Am ni ayat yang umum, ayat yang pernyataan yang umum. Amrun wa nahi, arahan dan larangan. Yang ini pun kenapa Imam Ibnu Qudamah sebut mengisyaratkan kepada mazhab ahli sunnah. Nanti sebab apa? Boleh bayangkan tak, setiap perkataan Ibnu Qudamah sebut ni semuanya bersebab. Sebab apa? Asy'ariyah tak setuju dengan benda ni yang kita sebut ni. Kata beliau, kemudian beliau bawakan ayat Al-Quran surah Fussilat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Al-Quran ni kebatilan tidak mendatanginya dari depan dan tidak pula dari belakang. Ia diturunkan dari yang maha bijaksana dan maha terpuji. Kebatilan ni maksudnya tak ada kesalahan. Tak ada perkara yang Quran sebut ni salah ataupun tidak benar. Kemudian kita pergi ke surat seterusnya. Wa qawluhu ta'ala, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, nescaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebahagian mereka menjadi pembantu bagi sebahagian yang lain. Kalau semua umat manusia dan jin bersatu nak bawa kitab macam Al-Quran, yang hebat dari sudut nilai bahasa Arabnya, hebat dari sudut nilai saintifiknya, dari sudut nilai sejarah, kisah umat terdahulu direkodkan dengan tepat, yang hebat dari sudut memberitahu apa yang akan berlaku, peristiwa yang akan datang, hari kiamat nanti macam mana pun hebat. Mana yang orang tahu tentang masa depan kan? Jadi siapa daripada manusia ni, kalau yang datang dalam umat ni yang boleh buat macam ni, boleh bawa benda yang dah berlaku secara tepat direkodkan, dicerita, perkara yang akan berlaku dicerita secara tepat, rahsia tentang tubuh badan manusia yang ada dalam Quran, ayat-ayat yang kita cakap ijaz tentang penciptaan manusia dan sebagainya, tak ada siapa boleh buat. Bahkan dari sudut unsur bahasanya saja, kalau kita tolak ijaz dari sudut saintifik, dari sudut perkhabaran tadi tu, dari sudut bahasa Arab tu saja, boleh tak orang Arab zaman Nabi SAW buat? Boleh tak penyair-penyair yang hebat dekat Mekah waktu tu buat? Penyair-penyair yang dekat Mekah ni tuan-tuan dan puan-puan, jangan main-main, diorang waktu tu dah kemuncak tahap sastra Arab. Mereka kalau nak buat syair tentang, kalau depan mereka ada Arab, mereka boleh buat syair spontan 200 rangkap tanpa kena fikir ke apa, sebab bahasa mereka dah tinggi sangat, otak mereka dah laju dalam bahasa ni, kecantikan bahasa, unsur balaghah, semua diorang dah hebat dah. Tapi kenapa bila Al-Quran datang, orang musyrikin Mekah ni dengar yang hebat-hebat penyair-penyair ni, apa mereka kata? Mereka tak boleh bawa satu hujah yang kata macam mana manusia macam Muhammad SAW ni, yang tak reti tulis, tak reti membaca, boleh bawa ayat secantik macam ni. Lalu apa yang mereka buat? Mereka cipta alasan lah. Oh, Muhammad ni gila. Oh, Muhammad tukang sihir. Oh, Muhammad sebenarnya menghafal syair, dia jumpa penyair mana dah. Tapi tiga-tiga ni semuanya
batil. Semua orang tahu Nabi Muhammad tak pernah belajar syair. Bahkan dalam Yasin pun kita sudah dengar ayat tu, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah. Kami tidak mengajar Nabi Muhammad ni syair, dan tak patut pun untuk Nabi Muhammad belajar syair. Adakah Nabi Muhammad gila? Sudah tentu tidak. Diorang pun tahu. Adakah Nabi Muhammad ni orang yang tak jujur? Semua tahu dia paling jujur. Jadi macam mana orang macam ni tiba-tiba bawa satu kalam, satu kata-kata yang mereka dalam kemuncak bahasa pun tak boleh bawa macam tu, yang mereka pun tahu. Itu maksud ayat ni. Maksudnya tak ada siapa boleh bawa sama macam Al-Quran. Wa huwa hadzal kitabul arabi allazi qala fihi allazina kafaru lan nu'mina bihadzal Quran. Inilah kitab berbahasa Arab yang orang kafir cakap apa? Kami tidak beriman kepada Al-Quran ini. Wa qala ba'duhum in hadza illa qaulul bashar. Sesungguhnya ini hanyalah ucapan manusia. Maksudnya apa? Mereka tahu dalam hati mereka ini bukan ucapan manusia ataupun daripada kalangan orang biasa-biasa. Mereka tahu benda tu. Jauh dalam hati mereka tahu, tapi mereka buat apa? Mereka mukabarah, mereka belagak, mereka tak nak dengar, mereka keras kepala, mereka cakap tak, yang ni memang ayat manusia dah ni. Tu mereka kata in hadza illa qaulul bashar. Tidaklah Al-Quran ini melainkan kata manusia. Seolah macam dia pun kata kita pun boleh buat macam Quran ni. Sedangkan mereka tahu mereka tak boleh. Faqala Allah Subhanahu wa taala sauslihi saqar. Aku akan masukkan mereka ni semua ni ke dalam neraka saqar. Uslihi ni bukan saja masukkan. Bab kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, uslihi ni, silli maksud dia dalam bahasa Arab ni, memasukkan dan menjadi bahan api. Kan dalam surah Al-Masad kita hafal juzuk 30, sayasla nara. Kan cerita tentang Abu Lahab kan? Abu Lahab dengan isteri kan? Ayat tu kata sayasla nara. Kami akan masukkan Abu Lahab dengan isteri dia ni, bukan je masuk dalam neraka, jadi bahan bakar. So uslihi saqar, masuk dalam neraka dan jadi bahan bakar. Wa qala ba'dhum huwa syi'r. Sebahagian mereka kata Al-Quran ni syair. Faqala Allah Taala wa ma 'allamnahu syi'r. Ayat yang saya baca tadi. Wa ma yanbaghilah in huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Tidaklah ia melainkan peringatan dan Quran yang jelas ataupun bacaan yang jelas. Falamma nafallahu anhu annahu syi'run. Tak kala Allah menafikan bahawa ianya adalah syair, wa asbatahu Qur'anan, dan menetapkannya sebagai Quran, lam yubqi syubhatan, ataupun lam yabqa, boleh baca dua, lam yubqi syubhatan lidhi lubbin, maka tak berbakilah apa-apa syubhat pada orang yang mempunyai akal, fi anna al-Quran huwa hadzal kitabul arabi allazi huwa kalimat wa hurufun wa ayat. Maka dah tak ada syubhah dah tak ada orang boleh bawa alasan dah bahawa ni yang depan kita ni, yang saya tengah pegang ni apa? Inilah Al-Quran. Inilah kitab bahasa Arab yang mereka dulu buat apa? Mereka nafikan, yang mereka cakap bukan Nabi. Ini hanya rekaan Nabi Muhammad ataupun Nabi ambil daripada penyair mana-mana. Yang ni yang saya tengah pegang ni. Yang dalam dia ada apa? Kalimat. Dalamnya ada kalimat. Dalamnya ada apa? Huruf. Ada huruf-huruf. Alif, lam, mim, huruf. Wa ayat. Ada banyak ayat. Lianna ma laysa kadzalika la yaqulu ahadun innahu syi'r. Kerana kalau perkara tu tak ada huruf, tak ada kalimat, tak ada ayat, orang Arab tak panggil benda tu syair. Orang Arab tak akan sangka atau tuhmah bahawa ini adalah syair. Okey. Apa poin Ibnu Qudamah bawa? Ibnu Qudamah nak kata senang je. Ibnu Qudamah nak isyarat kepada mazhab Asy'ariyah. Sebab Asy'ariyah kata, kita sebenarnya akan pergi perincian tentang akidah mereka. Saya sebut sepintas lalu. Mereka kata kalamullah yang hakiki bukan ni. Ni bukan kalamullah hakiki. Yang kalamullah hakiki dekat mana? Dekat zat Allah. Tanpa huruf, tanpa suara. Bila tanpa huruf, tanpa suara, ada huruf kalimat dengan ayat tak? Bila saya kata tanpa huruf, tanpa suara kan? Tanpa suara dengan tanpa huruf kan? Boleh tak tiba-tiba kalam yang dekat Tuhan tu ada ayat dan surah ke ataupun kalimat? Tak ada. Dah tak ada suara macam mana? Sebab mereka kata kalam yang ada dekat Tuhan ni, dekat zat Tuhan ni, tanpa suara dan tanpa huruf.
Jadi yang depan kita ni, adakah ini kalamullah di sisi mereka? Tidak. Yang ni saya bukan main-main. Yang ni mereka memang sebut dalam kitab mereka. Cuma sebahagian ulama mereka kata kita jangan sebut benda ni ke orang awam. Kalau tuan-tuan buka kitab Hasyiah Baijuri ni matan masyhur. Baijuri ni imam masyhur dalam Asy'ariyah, dalam Hasyiah beliau untuk Nazam Laqani. Dalam kitab Hasyiah Baijuri itu Imam Al-Baijuri rahimahullah wa ghafarallahu lana wa lahu sebut yang ada kat kita ni bukan Quran. Yang ni hanyalah ibarat ataupun petunjuk kepada apa yang sebenarnya ada dekat Allah tu. Adapun adakah ini kalamullah hakiki? Tidak sama sekali. Cuma apa yang Al-Baijuri kata dalam hasyiah beliau, ghafarallahu lah, beliau kata yang ni kita hanya sebut dalam maqam ta'lim. Yang ni kita boleh sembang dengan ahli ilmu je. Dengan penuntut ilmu boleh kita cakap benda ni. Dengan orang awam kena diam. Sebab kalau orang awam dengar, orang awam cakap kita Mu'tazilah. Yang ni saya tak sebut. Yang ni adalah hasyiah Baijuri. So sebab tu point Imam Ibn Qudamah bawa macam ni. Wa qala azza wa jal wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah. Jika kamu berada dalam keraguan atau tetap dalam keraguan terhadap Al-Quran yang kami turunkan ni kepada hamba kami, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi surah. Okey, kalau tak puas hati, tak percaya juga yang ni bukan wahyu, kata kononnya ini hanya in hadza illa qaulun bashar. Oh, yang ni kata-kata manusia je. Kalau macam tu cuba bawa satu surah aja. Kan? Tak payah bawa satu Quran. Quran tak cabar untuk bawa satu Quran ni. Bawa satu surah. Satu surah panjang mana tuan-tuan dan puan-puan? Panjang 3 ayat je surah Al-Kautsar. Takkan tak boleh 3 ayat. Cuma hakikatnya boleh tak musyrikin Mekah bawa waktu tu? Satu surah dengan 3 ayat tak boleh. Kalau mereka bawa apa jadi? Semua okay, sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan kalau tengok sejarah, ada tak cerita tentang cubaan mereka cuba bawa ayat? Tak ada. Yang ada tu kemudian yang Nabi palsu yang buat surah tentang katak lah apa semua tu. Tapi musyrikin Mekah yang ada depan Nabi ni, ada tak dalam kitab-kitab sirah cerita mereka nak cuba bawa? Tak ada. Sebab apa? Sebab mereka tahu kalau mereka bawa confirm kawan-kawan mereka sendiri tahu, ni kau buat dan bahasa kau tak secantik yang ni. Bahasa kau tak secantik yang ada dalam yang kita duk dengar Muhammad baca malam-malam ni. Mereka sendiri tahu. Sebab tu apa? Mereka tak buat pun. Punya tahu diorang tak mampu sampai tak start pun. Bukannya start lepas tu alamak tak boleh buat. Tak, mereka malu, mereka tak buat langsung. Maksudnya memang mereka tak boleh. Ini dipanggil i'jaz lah. Itulah maksud mukjizat. Maksudnya melemahkan. A'jaza yu'jizu mu'jiz. Maksudnya satu perkara yang kuat yang melemahkan. Melemahkan kemampuan Arab ni yang berada pada kemuncak sastra, tiba-tiba jadi lemah, tak boleh bawa benda yang 3 ayat je. Mereka sendiri tak boleh bawa. Wala yajuzu an yatahaddahum bil ityan bimisli ma la yudra ma huwa wala yuqal. Dan dia terjemahan tak tepat tu. Maksudnya dia nak kata, sebenarnya terjemahan yang tepat wala yajuz ni maksudnya mustahil Tuhan cabar mereka, kan? Tuhan cabar mereka untuk membawakan sesuatu yang mereka sendiri tak reti ataupun tak faham. Maksudnya sekarang bila Tuhan cabar orang Arab bawa Quran, bahan dia apa? Bahasa Arab. Mereka faham tak bahasa Arab? Faham. Mereka reti tak bahasa Arab? Reti. Jadi cabaran Tuhan kepada mereka tu pada part yang mereka memang ada kemampuan ke tak ada kemampuan. Yang mereka sebenarnya patutnya lah ada kemampuan sebab orang Arab dah pandai bahasa Arab tapi masih lagi tak boleh. Itu i'jaz. Kalau Tuhan memang cabar orang Arab untuk alih gunung, jadi i'jaz tak? Tak, memang tak ada siapa boleh alih gunung. Nampak? Alih gunung dah memang tak ada siapa mampu buat. So takkan Tuhan nak cabar. Tapi kalau bahasa Arab, cakap dalam bahasa Arab, reti bahasa Arab, buat syair cantik-cantik, diorang boleh buat. So Tuhan bagi cabaran tu dekat bahagian yang mereka menyangka mereka ada bakat dan kemampuan. Mereka ada bakat dan kemampuan. Wa qala ta'ala wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana iti biqur'anin ghairi hadza aw baddilhu qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat kami yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata,
datangkanlah Al-Quran yang lain dari ini atau gantilah dia. Katakanlah, tidaklah patut bagiku menggantikannya dari pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikut kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut jika menderhakai Tuhanku kepada siksa hari yang besar, hari kiamat. Jadi dekat sini, apa yang poin ayat ni? Poin ayat nak beritahu bahawa para anbiya, bahkan Nabi SAW sendiri bila bawa wahyu, apa yang Nabi SAW kata? Ini memang datang daripada Tuhan. Kalau orang suruh, okey, bawa ada benda lain, tak boleh. Ini yang Tuhan suruh bawa. Maksudnya Nabi Muhammad nak beritahu, yang inilah mesej yang Tuhan bagi. Yang inilah dia, yang aku nak bagi ni, inilah dia. Tak ada gantian. Kalau mereka cakap, okey, bawa benda lain, tak. Nabi SAW kata, ini yang aku diperintahkan untuk bawa. Ini yang aku diperintahkan untuk bawa Al-Quran ni. Tengok dalam ayat tu kata, qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Ma yakunu li an ubaddilahu. Aku tak ada hak untuk tukar atau ubah apa yang dalam Quran ni min tilqa'i nafsi, daripada diri aku sendiri. Boleh tak Rasulullah SAW buat keputusan untuk tukar satu huruf daripada Quran? Tak boleh. Kalau Allah arahkan untuk bawa Quran tu macam tu. Bawa untuk bawa surah tu macam tu. Dengan semua hurufnya macam tu lah. Boleh tak Rasulullah SAW nak ubah walaupun satu huruf? Tak boleh. Sebab tu dia kata, ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Aku tak boleh nak ubah benda ni ikut suka hati aku je. Wa qala ta'ala bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bahkan Al-Quran ni adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada-dada orang yang berilmu. Dalam dada orang yang hafal Quran pun ada Al-Quran. Dalam dada ni ada Al-Quran. Ada kalamullah. Wa qala ta'ala innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Dekat surah Al-Waqi'ah. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara, iaitu di Lauh Mahfuz, tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Maksudnya kat Lauh Mahfuz hanya malaikat yang boleh sentuh, sebab malaikat ni suci lah. Sebab tu ada ulama' berbahas guna ayat ni. Yang ni anak keluar tajuk sikit, masuk bahasa fiqah pula. Tapi ada ulama' yang guna hujah untuk ayat ni, kata kita tak boleh pegang Quran melainkan dengan berwuduk kan. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh pegang melainkan orang yang bersuci. Cuma bersuci dalam ayat ni merujuk siapa? Hamba-hamba yang disucikan tu siapa? Malaikat. Sebab ayat ni konteks tentang tengah cerita tentang yang dekat Lauh Mahfuz. Yang dekat Lauh Mahfuz. Okey. Wa qala ta'ala kaf ha ya ain sad. Kemudian ha mim, kemudian ain sin qaf. Huruf-huruf yang ada dekat awal surah ni. Waftataha 29 suratan bil hurufil muqatta'ah. Allah membuka 29 surah dengan huruf-huruf ni. Kan? Nama huruf-huruf ni huruf muqatta'ah. Huruf-huruf yang dipotong-potong. Ada maksud tak huruf-huruf ni? Pendapat majoriti ulama' tak ada maksud. Tapi ada sebagai ulama' salaf tafsir. Bahkan Ibnu Abbas sendiri ada riwayat yang beliau tafsir. Cuma pandangan yang paling kuat adalah kenapa huruf ni dibawakan? Ulama kata huruf ni dibawakan untuk bagi tahu orang Arab ini material dia. Kalau nak bawa benda yang sama dengan Quran, ni material dia. Material dia apa? Huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, kaf, qaf, semua ni. Ini material kami dah sediakan dah ni. Kalau kita tengok 29 surah ni, kalau kita tengok huruf-huruf yang disebut, hampir ke semua huruf hijaiyah Arab tu. Maksudnya Quran nak bagi tahu ni raw material. Kita dah sediakan dah. Kalau hebat sangat, ambil yang raw material kita sebut ni, cuba bagi sebiji macam apa yang dalam surah ni. Itu maksud huruf muqatta'ah ni lah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man qara'a al-Qur'ana fa'arabah falahu bikulli harfin minhu 10 hasanat. Jadi ini hadis dia. Siapa yang baca Quran fa'arabah, bukan dengan i'rab. Macam saya dah beritahu tadi, i'rab sini maksud dia jelas dengan bertajwid. Sebab terminologi i'rab dalam kita belajar tata bahasa Arab nahwu, mana muncul lagi zaman Nabi SAW. Dia muncul zaman Sayyidina Ali tu, 40 Hijrah. Sebab tu saya tak tafsirkan i'rab sini, saya tak terjemahkan i'rab sebagai i'rab yang kita faham dalam tata bahasa Arab, letak baris tu. Tak. Bila Nabi SAW kata i'rab kat sini, yang Nabi maksudkan dari sudut bahasa, iaitu baca Quran dengan jelas dan bertajwid. Jelas dan bertajwid. Sebab tata bahasa Arab, ilmu nahwu ni hanya start disusun pada zaman Sayyidina Ali. Bila Sayyidina Ali arahkan orang bawahan beliau nama Abu Aswad Du Ali. Dia kata, okay, hari ni hang start tulis
dan kumpulkan perbahasan-perbahasan tata bahasa Arab. Maka dari situlah nama ilmu Nahwu keluar. Pada bila dekat-dekat 38, 39, 40 Hijrah tu. Adapun zaman Nabi SAW, ada ke di sana terminologi i'rab dengan bermaksud kita bariskan kata-kata bahasa Arab ni, bariskan, letak baris. Oh, yang ni marfu', yang ni mansub, yang ni majrur. Ada tak? Tak ada. Dalam waktu tu tak ada terminologi tu lagi. Man qara'al Qur'ana fa'a'rabah falahu bikulli harfin minhu 10 hasanat wa man qara'ahu wa lahan. Nampak? Nabi oppositkan di antara a'rabahu dengan lahana. Baca dengan jelas dan bertajwid dan baca secara salah. Itu bukti a'rabah kat situ maksudnya baca dengan jelas dan bertajwid. Sebab Nabi sebutkan lawan dia adalah man qara'ahu wa lahan. Siapa yang baca Quran dan salah, lahan kan, lahan. Kita belajar tajwid kan. Lahan khafi, lahan jali tu. Wa man qara'ahu wa lahana fihi falahu bikulli harfin hasanah. Siapa yang baca Quran tapi dia salah, setengah riwayat kata yatata', kan, yatata' ni maksudnya macam mana? Bis macam tu. Maksudnya dia mungkin orang yang susah nak sebut. Yang tu dapat pahala juga. Dia ada niat nak belajar, niat dia bagus, dia nak belajar, kan, dia sebut macam tu lagi. Yang tu pun dapat pahala. Kalau yang baca sempurna tajwid dia berapa? 10. Hadis sahih riwayat Tirmizi. Wa qala alaihi salatu wassalam, iqra'ul Qur'ana qabla an ya'tiya qaumun yuqimuna hurufahu iqamat as-sahm la yujawizu taraqihim yata'ajjaluna ajrah wa la yata'ajjalunah. Riwayat Ahmad. Nabi SAW bersabda, bacalah Al-Quran sebelum datang suatu kaum yang membaguskan huruf-hurufnya. Maksudnya apa? Membaguskan ni maksudnya membaca dengan bertajwid, tetapi tidak melampaui kerongkong mereka. Maksudnya apa tidak melampaui kerongkong? Maksudnya mereka baca ni dekat lidah ni je, tapi maksud ayat tu tak lalu sampai ke hati. Maksudnya apa? Baca sedap. Ini tak tahulah Nabi nak isyaratkan ke apa SAW. Mungkin isyarat kepada setengah orang yang memang bacaan sedap. Bahkan dia dibuai dengan bacaan sedap dia sendiri kan. Setengah orang baca Quran sedap dan dibuai dengan bacaan Quran sendiri, tapi tak pernah tadabbur, tapi tak pernah berminat nak tahu tafsir apa. Itu maksud la yujawizu taraqihim. Itu maksud tak lalu kerongkong tu. Ni kerongkong kan, hati kat sini. Dia baca sini je, dia tak masuk, tak pergi bawah. Maksud apa? Dia tak masuk dalam hati bacaan Quran tu. Apa yang dia baca dia tak faham, apa dia baca dia tak tadabbur, apa dia baca dia tak tahu tafsir dia. Yang ni berlaku bila? Akhir zaman sekarang ni. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Yang ni saya bukan nak hentam siapa-siapa, saya pun bukan jenis suka kecam orang. Cuma pandangan peribadi saya rasa tak patut orang belajar taranum tapi dia tak tahu tajwid. Ataupun taranum ni ada khilaf, walaupun saya pegang pendapat tak boleh. Dan majoriti ulama Quran qiraat yang hebat-hebat dunia ni, bukan Saudi je, hebat-hebat dunia ni. Yang ni kalau saya cakap ni mungkin ada orang terasa lah, tapi ulama-ulama besar qiraat Syria, Dr. Aiman Suwaid, Mesir, Al-Ma'asrawi, Syekh Ma'asrawi, imam-imam Masjidil Haram Mekah ni, pakar-pakar qiraat belaka semua kata apa? Tak boleh. Qiraat dengan takalluf ada perincian lah, cuma secara qiraat pula ilmu taranum. Taranum dengan takalluf tu tak boleh. Pandangan majoriti besar. Bahkan yang pandangan yang betul dan pandangan yang kuat lah. Tapi katakanlah ada orang dia tak nak dengar juga. Mungkin ada ulama yang dia pegang kitab apa, dia nak belajar. Cuma kita kena susun aulawiyat kita nak belajar. Antara tajwid dengan taranum, dahulukan mana? Tajwid. Antara taranum dengan tafsir. Antara tadabbur dengan taranum, tadabbur. Kalau kita tajwid, alhamdulillah, baca, masya-Allah. Tadabbur buat, pergi kelas tafsir, pergi. Oh, ada spare time, belajar taranum. Atas kaul yang kata taranum boleh lah. Itu saya tak setuju kaul tu. Atas kaul yang kata taranum boleh, dia letak kat mana? Bawah tu. Tak apalah, nanti saya keluar tajuk ke taranum pula. Cuma itu maksud kat sini. Jadi kita jangan baca tapi tak lepas kerongkong. Kan? Yang paling penting apa dalam Quran ni? Yang paling penting kita baca dan kita faham. Itu maqasid. Objektif Quran diturunkan untuk apa? Untuk jadi panduan. Kita ada panduan, kita dapat manual untuk handphone, manual untuk kereta, manual untuk pasang perabot IKEA. Kita kena baca manual baru kita faham. Kita kena baca manual dan kita kena faham manual tu baru kita reti.
Kalau kita baca manual IKEA bagi untuk buat perabot, macam nak buat meja, kita baca tapi tak faham dia cakap apa, kita baca yang bahasa Sweden tu. Kan dia daripada Norway ke Sweden kan, kita duduk baca je tapi tak faham. Berfungsi tak manual IKEA bagi tu? Tak fungsi. So maqasid Quran bukan kat situ. Maqasid Quran ni bukan baca sedap. Lepas tu tanya dia, apa maksud Ar-Rahmanir Rahim? Senyum, sengih. Itu bukan maqasid dia. Wa qala Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma, i'rabul Qur'ani ahabbu ilaina min hifzi ba'dhi hurufihi. Membaca Al-Quran dengan jelas dan bertajwid, kan? Macam saya sebut tadi, i'rab sini bukan yang kita faham tu, tapi i'rab sini maksudnya baca dengan jelas dan bertajwid. Lebih kami sukai daripada menghafal sebahagian huruf-hurufnya. Huruf-huruf sini apa? Saya rasa setakat saya tengok ada ulama yang kata huruf dekat sini bukan menghafal huruf. Maksudnya hafal Quran ni. Bukan Sayyidina Abu Bakar dan Umar nak kata hafal Quran ni tak bagus. Yang mereka sebut huruf sini, mereka maksudkan apa? Qiraat atau cara bacaan. Sebab dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa Arab saja, dalam hadis Nabi SAW, Nabi kadang-kadang mengisyaratkan qiraat menggunakan perkataan huruf. Macam Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Bukhari, unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf. Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf. Takkan 7 huruf je, kan? So bukan bila Nabi kata unzilal Quran ala sab'ati ahruf, bukan ada 7 huruf je dalam ni, tapi 7 cara bacaan. Yang daripada 7 cara bacaan tu dia berkembang jadi ilmu qiraat. Ilmu Quran adalah yang sampai kat imam kita yang kita baca kat Malaysia, Hafs an Asim tu. So zaman Nabi SAW terminologi qiraat tak ada lagi. Betul tak? Waktu tu mereka merefer cara bacaan berbeza ni apa? Huruf. Jadi apa yang saya nak Abu Bakar dengan Umar maksudkan apa? Baca Quran dengan jelas lebih aku sukai daripada kita hafal qiraat-qiraat lain. Kan? Mungkin hafal satu qiraat tu bagus, tapi sekarang ni, okey, katakanlah kita dah hafal Quran dengan satu qiraat. Kita lagi patut belajar qiraat baru ke ataupun kita mula belajar tafsir? Kita aula belajar tafsir. At least kita dah tahu satu qiraat cukuplah. Kalau kita dah okey tafsir Quran, kita nak belajar lagi sampai 10 qiraat yang mutawatir kan. Nak belajar sampai 10 belajarlah. Yang maksud Sayyidina Abu Bakar dengan Umar kat sini radhiyallahu anhuma bukan jangan hafal tu, tapi yang nak hafal huruf-huruf lebih, qiraat-qiraat lebih, tangguh dulu. Kan? Nak belajar qiraat lebih tak apa. Itu cerita nanti. Kita tahu qiraat kita dengan kita faham maksud. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, man kafara biharfin faqad kafara bihi kullih. Kata Ali radhiyallahu anhu, siapa mengingkari satu huruf dari Al-Quran berarti dia telah mengingkari seluruhnya. Yang ni ulama nukil ijma'. Satu riwayat ni ke Sayyidina Ali sahih. Sahih memang Sayyidina Ali sebut. Kedua ulama memang nukil ijma', siapa yang ingkar walau satu huruf, dia dah dianggap mengingkar seluruh Quran. Either terima semua atau tolak semua. Dia tak ada istilah saya nak terima semua Quran kecuali satu huruf, saya nak terima semua Quran kecuali satu surah, tak boleh. Sebab tu dalam Al-Baqarah ada ayat afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Adakah kamu nak beriman dengan sebahagian lepas tu nak kufur dengan sebahagian? Maksudnya kita kena apa? Kena ambil semua. Either ambil semua atau tolak semua Quran ni. Wattafaqal muslimuna ala addi suwaril Qur'ani wa ayatihi wa kalimatihi wa hurufihi. Kaum muslim sepakat akan jumlah surah yang ada dalam Quran 114 kan? Ayatnya 6200, 36 ada, 30 ada, 32 ada, hurufnya dan kalimahnya. Okey. Sini Imam Ibn Qudamah kata ulama sepakat bilangan huruf. Kenapa saya cakap ada khilaf tadi? Ada ulama kata bilangan ayat 6,000 lebih tu, silap bukan huruf tu, bilangan ayat 6,000 lebih tu. 6,230. Ada yang kata 6,230 lebih. Kenapa berlaku khilaf kat situ? Adakah orang lain kira Quran ni ada penambahan? Jawapannya tak. Jawapannya apa? Jawapannya cara kira berbeza. Sebab berdasarkan qiraat. Setengah qiraat Al-Fatihah 6 ayat, Bismillah tu masuk ataupun Bismillah tak masuk. So bagi yang tak kata Bismillah tu sebahagian daripada Fatihah, mereka kira sebagai satu ayat tak? Tak. Tapi adakah mereka mengingkari kewujudan Bismillah tu? Tak ingkari. Mereka kata ada dalam mushaf. Cuma nak mengiranya macam mana. Ada yang kira okay, Bismillah campur dengan Alhamdulillahirabbil alamin satu ayat. Kita kata oh situ 2. Mereka kata 1. Ada mereka ada ingkar apa-apa tak? Tak, same.
Betul tak? Mereka masih lagi kata bismillah tu ya ayat. Cuma nak kata bismillah campur alhamdulillah tu baru jadi satu ayat komplit, ataupun bismillah tu dah satu ayat komplit, tu khilaf. Cuma benda yang dikira berbeza ke? Tak. Benda yang dikira tak berbeza. Itu maksud Ibnu Qudamah kat sini. Rahimahullah. Wala khilafa bainal muslimina fi anna man jahada minal Qur'ani suratan aw ayatan aw kalimatan aw harfan muttafaqan alaih annahu kafir. Ini beliau ulang balik apa yang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebut. Tidak ada khilaf di antara kaum muslimin bahawa siapa yang mengingkari satu Al-Quran atau satu kata atau satu huruf disepakati atas kekafirannya. Dan benda ni tuan-tuan dan puan-puan berlaku zaman sekarang. Saya dah tengok dekat Malaysia ni, dekat satu tempat ni mereka buat macam diskurs lah, perbincangan tentang surah Al-Kafirun. Mereka kata berlaku penambahan dekat surah Kafirun tu. Bukan la a'budu ma ta'budun, tapi sebenarnya a'budu ma ta'budun. Saya sembah apa yang kamu sembah. Mereka ni nak mendukung pahaman pluralism, semua agama betul. Jadi mereka kata sebenarnya surah Al-Kafirun tu bukan la a'bud, tapi a'bud je. La tu ada orang tambah. Apa hukumnya? Boleh jadi kafir. Bukan boleh jadi kafir, memang ulama hukum kafir pun. Jadi tak boleh main-main. Benda ni memang berlaku zaman sekarang. Kalau kita tak jaga betul-betul akidah kita. Ada orang dia cakap macam tu. Dia nak dakwah kepada pluralism, dia kata sebenarnya surah Al-Kafirun ni ditambah lam alif tu. Bukan la a'budu ma ta'budun, tapi a'budu ma ta'budun. Daripada aku tak sembah apa kamu sembah, jadi aku sembah apa yang kamu sembah. Berat lah. Wa fi hadza hujjatun qati'atun ala annahu huruf. Ini hujah bahawa Al-Quran ni terdiri daripada huruf. Okey. Sekarang ni baru kita akan pergi sikit tentang perbahasan mazhab-mazhab lain berkaitan sifat kalam ni. Pertama, saya dah sebut sekian semalam, di sisi ahli sunnah wal jamaah, kalam ni bahkan kata Imam Ibn Faris, ulama bahasa Arab besar, wafat 360 Hijrah, beliau kata maksud kalam dalam bahasa Arab ni nutqun mufhim, ungkapan yang difahami. Nutq, ungkapan, mufhim, difahami, yang memahamkan. Dari sudut bahasa Arab, semua orang tahu kalam ni nutq, ungkapan. Kalau saya tak ungkap, orang Arab kata kalam tak? Tak. Dalam hati, bisikan hati, lintasan fikiran. Kalam tak? Tak. Orang Arab tak cakap lintasan fikiran ataupun apa yang dalam hati ni sebagai nutq. Dia tak cakap. An-nutqu ni ataupun al-lafzu adalah benda yang keluar daripada mulut. Sebab tu dalam bahasa Arab, muntah tu dipanggil malfuz. Lafaz, malfuz pun dipanggil muntah juga, sebab muntah keluar daripada mulut. Kita nak sebut perkataan, kita muntahkan huruf, maksudnya kita keluarkan huruf. Jadi orang Arab tak pernah faham kalam dengan maksud lintasan hati ataupun apa yang kita duk fikir. Yang apa kita duk bisik dalam hati kita ke, yang kita duk, apa aku nak buat hari ni. Itu orang Arab tak pernah anggap kalam. Yang orang Arab kata kalam ni apa? Nutqun mufhim, sebutan, ungkapan yang difahami. Ni di sisi siapa? Orang Arab semua. Dan ahli sunnah ikut ni lah. Ahli sunnah ikut orang Arab yang majoriti. Bukan majoriti ni, semua orang Arab ni. Sehinggalah datang bid'ah, nama dia kullabiyah. Okey. Bagi Mu'tazilah, Mu'tazilah pun setuju dengan kita dalam isu ni. Dalam isu kecil ni, bukan isu besar sifat kalam ni. Dalam isu kecil ni, maksudnya di sisi Mu'tazilah, kalam tu yang disebut ni, yang dalam hati tu tak. Adapun di sisi kullabiyah dan yang bawah-bawah kullabiyah ni, maksudnya Asy'ariyah dan sebagainya, bagi mereka kalam ni yang dalam hati tu. Kalam kan, kita cakap kalam. Mereka kata dalam hati tu, yang bisikan hati, lintasan hati tu kalam. Yang sebutan majaz. Hanya majaz, kiasan je. Yang true, yang hakiki kalam dalam tu. Ni di sisi mereka lah. Dan kita cakap dah benda ni salah kan. Bukan salah dari sudut bahasa saja, salah daripada banyak sudut lah. Dari sudut fitrah, dari sudut bahasa, dari sudut syarak. Bagi ahli sunnah, kita nak isbat sifat kalam ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, semalam saya bawakan nukilan Imam Subki kan. Yang Imam Subki kata bila dalil tu dah sampai banyak bilangan dia, merujuk kepada makna tertentu, dah tak boleh takwil. Kata beliau, qad kathurat wa tataraqqa ila haddin yuqta'u bi iradati zahiriha. Boleh jadi dalil tu dah banyak sangat sehingga dia sampai ke tahap yuqta'u bi iradati zahiriha. Kita pasti bahawa maksud ayat ni adalah yang zahir, bukan yang takwil-takwil. Ni Imam As-Subki kata. Jadi kat sini saya nak tunjukkan dekat tuan-tuan dan puan-puan, ahli sunnah bila kita tak takwil,
kita bawakan banyak ayat Quran yang menjurus kepada makna yang sama, tapi cara ekspresi berbeza. Okey, kita tengok antaranya ayat Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim, hatta yasma'a kalam Allah. Ayatnya lagi panjang. Sekiranya seorang orang kafir ni dia minta perlindungan daripada kita, maka kita kena bagi perlindungan daripada dia. Yang ni cerita tentang orang kafir musta'man, dipanggil kafir musta'man. Bagi perlindungan hatta yasma'a kalam Allah, sehingga orang kafir ni mendengar kalam Allah. Macam ni nak mendengar kalam Allah? Dia dengar kita baca Quran lah. Situ direferkan sifat kalam ni dengan perkataan kalam. Dalam yang surah Kahfi kita duk baca setiap Jumaat, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, sekiranya laut ni midad, dakwat, li kalimat. Okey, tadi kalam, sekarang kalimat, berbeza. Kan, kalau lah laut ni jadi dakwat, isi banyak kali pun takkan habis kalam Allah ni, banyak. La nafidal bahr, lautan dakwat ni akan habis, tapi tak habis lagi kalam Allah. Okey, ayat pertama tadi guna perkataan kalam, hatta yasma'a kalam Allah. Ayat kedua kata kalimat, berbeza tapi menjurus kepada makna sama tak? Menjurus kepada makna sama. Dua-dua nak kata kalamullah ni hakiki lah. Ada kalam, ada kalimat, ada perkataan-perkataan. Ayat lain surah Yasin kita dah baca, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu, qul. Yaqula lahu ni daripada qaul, qala yaqulu qaul, maksudnya percakapan. Percakapan betul-betul lah. Orang Arab tak, kalau saya sebut dalam hati, orang Arab tak panggil qaul. Qaul ni bila kita dah sebut ay yaqula lahu kun fayakun. Okey, ketiga ni guna perkataan apa pula? Yaqul, qaul. Berbeza tak dengan sebelum ni? Berbeza. Sebelum ni kalimat ada, kalam ada, qaul ada. Menjurus pada makna sama tak? Menjurus pada makna sama, iaitu kalamullah ni dengan suara dan huruf. Bukan yang ni yang tak ada suara dengan huruf dalam hati ni. Kemudian ayat lain tentang yang Allah nada ni menyeru. Adapun ayat lain yang kata wa qarrabnahu najiya, munajat, menyeru dan munajat dengan suara dan huruf tak? Dengan suara dan huruf. Kalau saya seru, fulan, dengan suara lah. Betul tak? Kalau saya munajat ni maksudnya apa? Munajat ni cakap slow-slow. Ya Allah bantulah aku, tu munajat. Dengan suara dan huruf tak? Suara dan huruf. Ayat Quran kata Allah pun menyeru. Dan ayat Quran pun kata Allah ni pun munajat, cakap dengan Musa dengan suara yang itulah najib apa munajat lah, tak sama macam menyeru. Okey, empat dalil, empat dalam Quran, empat membawa makna sama tapi dengan cara ekspresi berbeza. Setuju tak? Bila macam ni, ini yang Imam Subki kata semalam tu. Bila semua menjurus makna sama, dalil boleh banyak, tapi meaning memang satu, cara ekspresi berbeza, tak boleh takwil lah. Dah tak boleh takwil. Sama macam sifat ulu, Allah Maha Tinggi kan, saya lupa nak sebut semalam. Kalau kita tengok dalil tentang mengata Allah Maha Tinggi ni ada banyak. Sekurang-kurangnya ada 4 saya boleh sebut. Satu kata yanzil Rabbuna, Tuhan turun. Bila kata turun, maksudnya Tuhan ni dekat arah tinggi. Hadis tu dah isyarat Tuhan ni dekat arah tinggi. Kemudian ayat lain kata ilaihi yas'adul kalimut tayyib, kepada Allah lah naiknya kata-kata yang baik. Naik, yas'ad, sa'ad naik. Orang Arab panggil lift mis'ad, ataupun mas'ad, elevator lift kan. Kemudian ayat lain kata ta'rujul malaikah, malaikat naik, uruj, mi'raj, naik. Apa lagi? Banyak lagi. Saya tak ingat, tapi ada banyak sangat yang kalau kita kumpul, uruj naik, ilahi yas'ad naik, yanzil maksudnya isyarat Tuhan ni dekat bahagian atas lah, sebab tu turun kan. Semua ni cara ekspresi berbeza, makna sama, dalilnya banyak sangat-sangat. Macam Nabi sendiri pergi Mi'raj, itu pun dalil ulu juga. Bila dah macam ni, ini yang Imam Subki sendiri kata dah tak boleh takwil. Okey, so ini di sisi ahli sunnah lah. Selain ahli sunnah wal jamaah, kita ada kelompok nama As-Salimiyah dan sebahagian ahli hadis. Mereka kata ya, Al-Quran ni dengan huruf dan suara, tapi bukan huruf dan suara yang baharu, tapi qadim.
Yang ni tak sama dengan ahli sunnah. Mereka sepakat dengan kita bila kata kalamullah ni dengan huruf dan suara. Situ kita tik betul. Tapi mereka bersalahan dengan ahli sunnah bila mereka kata kalamullah ni dengan huruf dan suara, tapi huruf dan suara tu dah ada sejak azali. Ni tak sama dengan kita. Ahli sunnah tak kata huruf dan suara sejak azali. Tuhan bukan cakap sejak azali. Macam mana Tuhan nak dialog dengan Nabi Musa? Nabi Musa naik ke gunung Tursina bila? Azali bila? Macam nak berlaku dialog? Kan? So ahli sunnah kata Tuhan cakap bila dia nak, bukan sejak azali. Tuhan pilih untuk cakap dengan siapa yang dia nak cakap bila dia nak. Tapi adakah sejak azali dah cakap? Tak. Bukan Tuhan ni sejak azali dah berkata-kata dah. Berkata-kata maksudnya cakap. Adapun bersifat dengan sifat kalam ni maksudnya memang mampu berkata-kata, sejak azali dah mampu berkata-kata. Jangan keliru tuan-tuan dan puan-puan. Mampu berkata-kata tu, bersifat dengan sifat berkata-kata ni dah sejak azali. Cuma berkata-kata tu sendiri bila? Yang tu bukan sejak azali. Iaitu bila Tuhan nak, dengan siapa yang dia nak lah cakap. So kelompok Salimiyah ni mereka sesat. Mereka sesat dalam isu kecil ni, iaitu mereka kata kalamullah ni dengan suara dan huruf tapi dengan azali. Maksudnya Allah dah cakap lah sejak azali dah. So situ jadi muskil lah. Macam mana Allah sejak azali dah kata, tiba-tiba Musa naik gunung Tursina dialog dengan Tuhan. Nabi SAW Mi'raj dialog dengan Tuhan, minta kurang rakaat solat kan. Okey, itu di sisi Salimiyah. Okey, kita pergi ke yang biasa kita duk dengar lah, Asy'ariyah. Asy'ariyah dalam sifat kalam ni dia ada isu sangat besar. Sebab dia dah buat satu perkara yang sebelum tu tak pernah ada orang buat. Bid'ah dia panggil bid'ah kullabiyah. Kullabiyah ni dia cipta satu. Kullabiyah ni adalah batch guru kepada Imam Abu Hasan Asy'ari, Muhammad bin Sa'id bin Kullab ni rahimahullah. Beliau orang yang kebanyakan pendapatnya dekat dengan ahli sunnah, cuma ada beberapa yang salah lah. Antara yang beliau salah sini, Kullabiyah ni kata, macam Kullabiyah saya sebut tadi, batch guru Abu Hasan Asy'ari, kalamullah ni kalam nafsi. Kalam nafsi tu apa? Yang saya duk kata tadi tu, yang dalam hati tu. Yang ni memang mereka yang start bawa. Sebelum tu tak pernah ada orang Arab terfikir pun idea ni, kalam nafsi ni. So kalam nafsi ni idea Kullabiyah ni, dan kemudian diwarisi oleh Asy'ariyah dan sebagainya lah. So kalam nafsi ni di sisi mereka apa? Sifat kalam ni ada dekat Tuhan, tapi qadim, tanpa huruf dan suara, dan tak ada bahagian dan juzuk-juzuk. Tak ada huruf dan suara, tak ada bahagian dan juzuk-juzuk. Bila saya kata tak ada bahagian dan juzuk-juzuk, baru faham tadi kenapa Ibnu Qudamah kata Al-Quran ni ada bahagian, juzuk dan sebagainya. Yang ni di sisi Asy'ariyah. Kenapa mereka kata kalamullah ni mesti macam tu? Sebab mereka kata kalau berkata-kata macam ni, ungkap ni, maksudnya kita cakap Tuhan ni macam makhluk lah. Sebab nak ungkap macam ni kena ada bibir, lidah, apa nama dia, halkum untuk keluarkan suara semua kan. Takkan Tuhan ada bibir, lidah dengan halkum kalau nak ungkap macam tu. So tak boleh lah. Faham tak? Untuk mengelakkan menyamakan Tuhan dengan makhluk, mereka tak nak kata Tuhan ada bibir, lidah dan peti suara ni sampai boleh ungkapkan kalam tu. So mereka kata Tuhan tak ada kalam macam tu. Kalam Tuhan bukan ungkapan suara, tapi dalam diri tu, yang macam kita punya lintasan hati. Sebab nak mengelak daripada menyamakan Tuhan dengan makhluk lah. Kita kata dekat sini tak tepat. Sebab siapa yang cakap dekat dorang untuk berkata-kata ni mesti kena lidah dengan mulut dengan halkum. Ada dalam hadis yang sahih, saya tak ingat riwayat siapa secara tepatnya, tapi cerita tentang batu-batu kerikil ni dan batu-batu bagi salam dekat Nabi SAW. Batu bagi salam dekat Nabi, pelepah tamar yang Nabi SAW guna jadi waktu khutbah pegang pelepah tamar tu, bila Nabi dah tak pegang dia dah, Nabi pegang benda lain, dia menangis. Dengar bunyi dia nangis. Pelepah tamar dengan batu ni tuan-tuan dan puan-puan dalam hati Allah sekalian, ada mulut tak? Tak ada. Ada bibir? Batu ada bibir? Tak ada. Ada lidah? Tak ada. Macam mana dia bagi salam kat Nabi? Nabi SAW sebut ni. So siapa yang kata nak cakap mesti kena ada alat-alat ni? Tak ada siapa kata macam tu. Itu yang mereka duk fahamnya. Ahli sunnah kata tak mesti bila kita cakap Tuhan ni berkata-kata dengan kalam hakiki, ungkapan ni maksudnya Tuhan ada lidah, bibir. Na'udzubillah.
Kan? Allah Maha suci daripada perkara tersebut. Dan kita tengok kat makhluk sendiri, makhluk pun macam tak ada macam tu. Kan? Batu bagi salam dekat Nabi SAW, batu tak ada bibir, tak ada lidah, tak ada peti suara. Jadi tak jadi isu, tak jadi iskal bila kita cakap Tuhan berkata-kata dengan kalam hakiki. Kalau dia kata, macam tu kau cakap Tuhan ada bibir. Saya cakap, tak mesti. Batu pun boleh bagi salam kat Nabi tanpa ada bibir semua. Kes tu selesai kat situ. Bahkan anggota kita ni, dalam surah Yasin pun kita duk baca kan, tangan dengan kaki kita ni kat hari kiamat akan cakap, wah ni dulu dengan tangan aku dia guna untuk buat benda ni, dia dengan kaki ni dia pergi disco ke apa. Kaki dengan tangan, ada tak bibir dengan lidah dengan peti suara? Tak ada. Macam mana hari kiamat Allah buat benda ni bercakap? Wallahu alam. Maksudnya tak ada siapa kata untuk berkata-kata dengan kalam hakiki, ungkapan mesti kena ada lidah, bibir dengan peti suara. Itu tak ada isu. Betul tak? Bila kita kata Allah ni berkata secara hakiki, ada suara, ada huruf, secara pasti tidak melazimi ada bibir, lidah dan sebagainya. Okey. Jadi di sisi mereka, di sisi Asy'ariyah kan, misalnya tuan-tuan dan puan-puan, di sisi Asy'ariyah mereka khilaf nak panggil yang ni kalamullah ke tidak, ataupun Al-Quran lah senang kata. Bagi mereka, sebahagian mereka kata Al-Quran ni, istilah Al-Quran digunakan untuk dua maksud. Satu yang ni mushaf, satu lagi yang dekat zat Allah, kalam nafsi tu. Ada pandangan daripada mereka Asy'ariyah yang kata perkataan Al-Quran boleh diguna untuk refer dua-dua. Satu yang ni, satu dekat zat Allah, kalam nafsi tu, yang tak bersuara, tak berhuruf, yang tak berbahagi-bahagi tu. Ada yang kata Al-Quran yang kalam nafsi tu je, yang ni bukan. Kemudian mereka, yang ni pandangan mereka lah, kemudian mereka khilaf nak panggil yang ni kalam Allah ke tak. Majoriti mereka, kalau saya tak silap lah, saya rasa semua, tapi kalau saya tak silap majoriti lah, saya boleh kata dengan yakin majoriti mereka kata yang ni hakikatnya bukan kalamullah, tapi adalah sama ada hikayat atau ibarat atau addal. Yang ni tiga-tiga perkataan ni tuan-tuan boleh jumpa, tuan-tuan dan puan-puan boleh jumpa dalam kitab Asy'ariyah. Mereka akan refer mushaf sebagai hikayatun an kalamillah, atau ibaratun an kalamillah, atau dalun an kalamillah. Maksudnya apa? Dia hanya hikayat ataupun ibarat tentang apa yang ada pada zat Allah tu je. Adakah betul-betul sebiji huruf ni dan perkataan ni yang Allah cakap? Tidak. Habis ayat siapa dan lafaz siapa ni? Mereka khilaf kepada tiga pandangan. Pandangan pertama kata ini adalah lafaz Jibril. Pandangan kedua kata ini lafaz Nabi Muhammad SAW sendiri. Pandangan ketiga kata yang ni Allah cipta, lafaz-lafaz ni Allah cipta dekat Lauh Mahfuz, kemudian Jibril ambil daripada situ. Ada tiga pandangan. Pertama, lafaz-lafaz yang ada dalam ni, kalam yang ada dalam ni adalah lafaz Jibril. Pandangan kedua, lafaz Nabi Muhammad SAW. Pandangan ketiga, lafaz yang ada dalam ni yang Allah cipta dekat Lauh Mahfuz, kemudian Jibril pergi ambil kat situ. Adapun Allah sendiri tak pernah berkata-kata pun dengan apa yang ada dalam ni. Ni bukan rekaan, yang ni ada dalam kitab mereka. Dan ia sangat bercanggah dengan apa yang ada dalam Quran. Sebab dalam Quran kata, yang ni kalam siapa? Kalam Allah, bukan kalam Rasul, bukan kalam Jibril. Kan kita dah baca ayat-ayat tadi yang Nabi sendiri kata, aku tak boleh nak ubah pun, ini bukan aku punya ayat ni. Ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Aku tak boleh nak ubah pun daripada diri aku sendiri. Ini bukan aku punya, ini bukan kata-kata aku. So situ ada mukhalafah lah, situ ada pencanggahan yang jelas. Sebab tu ulama-ulama dulu macam Imam Ahmad dan Imam Ibn Khuzaimah, bila mereka tahu kemunculan kumpulan kullabiyah ni yang bawa bid'ah kalam nafsi, keras, sangat-sangat keras. Imam Ahmad keras. Ibn Khuzaimah dia marah anak murid dia. Yang terpengaruh kullabiyah ni antaranya anak murid Imam Ibn Khuzaimah, Imamul A'immah, wafat 313 Hijrah, Imam hadis besar kan. Bila dia tahu ada dua orang anak murid dia belajar dengan orang yang terpengaruh dengan manhaj kullabiyah ni, kalam nafsi ni, dia sound direct dalam majlis. Dia kata, kau pergi kuliah dia, jangan pergi kuliah aku dah. Dan Imam Ahmad sendiri dah hukum mereka sebagai ahli bid'ah dalam isu ni lah. Lepas tu Imam Ahmad ada tahzir seorang tokoh mereka, Al-Harith Al-Muhasibi, rahimahullah wa ghafarallahu lah. Beliau ni orang yang baik, soleh. 80% akidah beliau sama dengan Ahli Sunnah Jamaah, cuma ada 20% problematik, antaranya isu kalam nafsi ni. Apa Imam Ahmad buat? Imam Ahmad tahzir beliau sehingga hari jenazah beliau. Beliau ni tokoh besar. Hari jenazah beliau yang datang 4 orang je solat.
Imam Ahmad tahzir. Imam Ahmad kata jangan belajar dengan dia, jangan lawat dia, jangan ni semua. Dia tu ahli bid'ah. Selagi dia tak bertaubat daripada bid'ah dia, kita jangan muamalah dengan dia macam kita muamalah dengan ahli sunnah lain. Imam Ahmad tu bukan main-main ni. Jadi last sekali bila dia wafat, 4 orang datang yang solatkan jenazah tu. Jadi isu kalam ni isu yang besar, isu sangat besar. Ibnu Qudamah sendiri macam saya dah sebut, imam yang tulis matan kita ni, dia ada sekurang-kurangnya 4 kitab khusus isu sifat kalam ni je, menunjukkan betapa beliau bagi emphasis. Kan setengah orang duk fikir, alah isu ni khilaf dulu, kenapa kita nak sibukkan diri, kenapa kita nak berpecah-pecah, oh yang ni nak buat umat-umat Islam berpecah lah ni, yang ni nak buat orang Islam bergaduh lah ni. Itu maksudnya dia tak faham. Kita bukan gaduh saja-saja, kita bukan berpecah saja-saja. Kan? Kita bukan memang sengaja, oh aku tak nak bersaudara dengan dia ni. Semua orang Islam saudara kita, itu betul. Cuma cara kita muamalah berbeza ikut siapa mereka lah. Cuma mereka semua masih ahli kiblat. Mereka masih orang Islam. Cuma adakah kita nak cakap bagi gelaran mereka tu ahli sunnah? Kita nak galak orang belajar ambil akidah dari mereka? Tidaklah. Cuma adakah mereka masih orang Islam? Ya. Secara pasti mereka masih orang Islam. Imam Ibn Taymiyah sendiri sebut dalam kitab beliau At-Tis'iniyah, beliau tak pernah hukum pun mereka ni daripada bukan Islam, kan? Cuma kita cakap isu ni besar sebab dia kesalahan yang melanggar ijma' dan dalil Quran dan hadis yang jelas. Kata yang ni kalamullah, bukan kalam Jibril ke, kalam Rasulullah SAW ke, ataupun kalam yang Allah tulis dekat Lauh Mahfuz kemudian Jibril ambil. Kan? Saya ada bawa nukilan daripada sini tapi saya tak baca lah kot, panjang. Daripada imam mereka Badruddin Ibnu Jama'ah, Imam Asy'ariyah, beliau ada syarah kitab dalam akidah yang beliau kata tentang Quran yang ni tak dipanggil Quran, yang ni baharu. Bila baharu, makhluk tak? Ya, makhluk. Cuma mereka tak kata secara direct. Cuma mereka sendiri mengaku yang ni hanyalah ibarat, ataupun ibarat je lah, ibarat kepada apa yang betul-betul ada kat zat Tuhan, kalam nafsi tu. Dia hanya ibarat saja. Dan dia baharu. Bila baharu, sama tak pendapat dengan Mu'tazilah yang kata ni makhluk? Sebab baharu, sama. Bezanya apa? Bezanya Mu'tazilah berani dia cakap direct, mereka tak cakap direct. Mereka akan, kalau bukan kitab akidah mereka, dia agak susah nak kata ya ni muhdath, ni makhluk, susah nak cari. Tapi mereka akui yang ni memang hadis muhdath. Tu tuan-tuan boleh jumpa, tuan-tuan dan puan-puan boleh jumpa. Penghujung bab sifat kalam ni, kita ada 2 mazhab yang masyhur. Satu mazhab lain setelah Asy'ariyah ni, ada mazhab dipanggil Al-Waqifah. Ni geng-geng yang dia nak jadi orang tengah lah. Dia kata kalamullah, maksud dia diam. Waqifah ni maksudnya dia waqaf, dia diam. Kalau ahli sunnah zaman Imam Ahmad, mereka akan kata kalamullah ghair makhluk. Ghair makhluk tu tambahan. Tambahan untuk apa? Untuk bezakan kita ni ahli sunnah. Mu'tazilah akan cakap apa? Kalamullah makhluk. Ahli sunnah kata apa? Kalamullah ghair makhluk. Kelompok ketiga dia stop. Al-Quran kalamullah, maksud dia waqaf, dia diam. Golongan ni dipanggil apa? Al-Waqifah. Imam Ahmad kata apa? Golongan ni pun ahli bid'ah. Imam Ahmad kata golongan ni pun ahli bid'ah. Sebab apa? Sebab apa keperluan dia nak waqaf? Zaman tu zaman yang orang guna untuk uji seseorang tu ahli sunnah ke tidak dengan persoalan ni, Quran makhluk ke tidak. Jadi bila kita konon jadi orang tengah ni, neutral ni, seolah orang tanya kita, LGBT boleh tak? Kita gelak-gelak je. Lepas kita cakap, mana boleh? Bagi stand, LGBT boleh tak boleh? Yes or no, tak ada you know. Ataupun tak ada nes. Dia kena yes or no. Mana boleh LGBT boleh ke tidak? Tak tahu. Macam itulah, itu kelompok Waqifah. Imam Ahmad kata tak boleh. Bila ada hajat, bila ada kemuskilan, bila umat semua duduk tertanya, kan orang tanya kita, ustaz, Quran ni apa? Kalamullah. Kita tak sambung makhluk ke ghair makhluk, kita bagi iham, bagi seolah macam kita cakap buat orang ni tak faham kita ni nak cakap apa sebenarnya. Kan? So kita kena clearkan stand. Al-Quran kalamullah ghair makhluk. Ya, perkataan ghair makhluk tu tak ada dalam Quran dan hadis. Memang Imam Ahmad tak ambil daripada Quran dan hadis pun. Cuma menambah ghair makhluk tu dah jadi keperluan zaman tu. Kan? Kita kena faham Imam Ahmad bila dia kata orang kena sebut ghair makhluk ni, bukan sebab saja-saja nak sebut, tapi disebabkan ada isu yang timbul, so kita kena nyatakan stand. Kalau tak ada isu, perlu tak cakap Al-Quran ghair makhluk? Tak perlu. Kalau kita dakwah dekat orang kat Amazon baru nak masuk Islam, kan, kita nak dakwah orang kat Amazon ni, orang Amazon pernah dengar tak syubhah
makhluk tak makhluk apa. Mu'tazilah pun dia tak pernah dengar. Tiba-tiba kita dakwah ke dia, Al-Quran ni kalamullah, kita diam. Lepas tu kawan kita nampak, tu dia waqaf tu, waqifah tu ada bid'ah. Mana boleh? Yang Imam Ahmad kata, dia diam ni bila ada hajat dengan isu. Al-Quran apa? Kalamullah, lepas tu dia diam. Tapi kalau tak ada hajat dengan isu, tengah dakwah orang dekat Amazon, Mu'tazilah pun tak pernah dengar, dia tak sebut Al-Quran kalamullah ghair makhluk, tak tambah ghair makhluk, tak apalah. Yang Imam Ahmad masukkan ni yang tu, konteks zaman dia. Zaman yang memang waktu tu semua orang bincang apa? Bincang isu ni je. Semua umat Islam, semua rumah, semua keluarga bincang apa? Isu ni. Tiba-tiba datang seorang, dia tak nak cakap stand dia. Tu Imam Ahmad tak bagi tu. Okey, wallahu taala alam, itu tentang bab sifat kalam. Ada beberapa lagi tapi ana skip untuk jimatkan masa. Itu sifat kalam. Kemudian kita masuk perbahasan ar-ru'yah. Ar-ru'yah, melihat Allah pada hari kiamat. Kata al-Imam Muwaffaq rahimahullah, wal mu'minuna yarawna rabbahum bi absarihim wa yazurunahu wa yukallimuhum wa yukallimunah. Qala Allah Ta'ala wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wa qala ta'ala kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Falamma hajaba ulaika fi halis sukht dalla ala anna al-mu'minina yarawnahu fi halir ridha wa illa lam yakun bainahuma farq. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar لا تضامون في رؤيته. هذه حديث صحيح متفق عليه وهذا تشبيه للرؤية لا للمرء فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. Itu saja fasal tentang melihat Allah pada hari kiamat, pendek. So kita akan habiskan. Okey. Pertama beliau bawakan ayat wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, untuk isbat orang beriman pada hari akhirat dan masuk syurga boleh melihat Allah. Ayat tu kata apa? Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah mereka ni, wajah-wajah mereka orang beriman ni ketika itu nadhirah. Nadhirah ni glowing. Glowing, bersinar, bersinar dengan cahaya lah. Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhan mereka nadhirah, melihat. Ini dalil jelas surah Al-Qiyamah yang ahli sunnah kata kita memang akan melihat Tuhan hari kiamat. Siapa yang nafi lihat Tuhan hari kiamat ni? Mu'tazilah. Mu'tazilah kata kita tak tengok Tuhan. Kita tak tengok. Apa maksud melihat Tuhan kat sini? Melihat sini maksudnya hati kita bertambah beriman, itu je. Melihat tak melihat. Maksud melihat ni apa kat sini? Tambah iman. Ni siapa cakap? Mu'tazilah cakap. Diorang ada hujah. Diorang kata perkataan nazirah, nazara dalam bahasa Arab ni bukan mesti maksud melihat. Dalam Al-Quran ada tempat lain yang Allah guna perkataan nazara dengan maksud tunggu. Fanzuruna naqtabis min nurikum. Tunggu kami nak ambil sebahagian daripada pahala kamu. Yang ni dekat surah Al-Hadid kalau nak tak silap. Bila orang-orang yang dah dihukum masuk neraka ni nak masuk neraka, mereka cakap dekat orang beriman, tunggu, kami nak ambil pahala kamu ni. Fanzuruna, guna perkataan nazara tapi maksud tunggu. So Mu'tazilah pun kata ila rabbiha nazirah ni bukan kepada Tuhan mereka melihat, tapi kepada Tuhan mereka menunggu. Menunggu apa? Menunggu pahala. Menunggu pahala. Mereka takwil lah. Apa hujah ahli sunnah? Hujah ahli sunnah senang. Hujah ahli sunnah kata perkataan nazara ni yang dekat surah tadi tu dia tak jumpa huruf ja apa-apa. Dekat surah Qiyamah ni dia jumpa huruf ja ila. Ila rabbiha nazirah. Ada perkataan ila. Orang Arab bila dia kata nazara campur ila, dia maksud dia lihat je. Kalau nazara tanpa apa-apa, maksud dia tunggu. Kalau saya cakap, macam Iblis pun kata. Iblis kata apa dekat Allah Azza wa Jal? Unzurni yawma yub'atsun, ila yawma yub'atsun. Kalau saya tak silap ayat tu. Ya Allah, berilah aku boleh tunggu sampai hari kiamat. Guna perkataan unzurni tu. Anzirni ke unzurni? Tak ingat. So, nazara sahaja dalam bahasa Arab, ya boleh bermaksud tunggu atau melihat. Tapi, kalau nazara jumpa ila, dalam bahasa Arab tak ada siapa faham menunggu. So, takwilan Mu'tazilah tu mengarutlah mereka pandai-pandai reka. Sedangkan semua ulama bahasa kata, kalau saya cakap nazartu ila al-mushaf, maksudnya saya melihat mushaf, bukan saya tunggu mushaf. Kalau saya cakap nazartu al-mushaf, situ boleh cakap saya tunggu mushaf. Kalau nazartu ila, saya lihat. Tak ada orang faham nazartu ila tu tunggu. So takwilah mereka batil lah.
Kemudian ayat seterusnya, Allah berfirman, sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka. Maksudnya orang musyrikun dan munafiqun hari kiamat tak nampak Tuhan. Dan ayat ni lah Imam Asy-Syafi'i, imam kita, gunakan dalil untuk kata orang kafir dengan munafik tak nampak Allah. Tak nampak Allah, dan orang beriman nampak Allah. Sebab apa? Imam Syafi'i kata, itu ayat yang dekat bawah tu kan, itu Imam Ibn Qudamah ambil daripada Imam Syafi'i tu, cuma dia tak quotekan je. Cuma tu memang ayat Imam Syafi'i. Tak kala mereka dihijab dalam keadaan dimurkai, menunjukkan bahawa kaum mukminin melihatnya dalam keadaan diredha. Maksudnya apa? Kalau antara azab paling berat bagi orang kafir dengan munafik adalah terhalang daripada melihat Tuhan, maka dalam ilmu sufi dipanggil mafhum mukhalafah. Opposite dia. Kalau azab paling berat orang kafir dengan munafik tak boleh melihat Allah, opposite dia, antara nikmat paling besar orang mukmin boleh dapat adalah melihat Allah. Faham? Itu dipanggil mafhum muwafaqah dalam usul fiqh. Maksudnya Imam Syafi'i istinbat secara mafhum muwafaqah. Ayat ni kata orang kafir tak nampak Allah. Kan? Adakah ayat ni cerita tentang orang Muslim nampak ke tidak? Mukmin nampak ke tidak? Ayat ni tak cakap kan? Cuma Imam Syafi'i istinbat daripada ayat ni, kalau dah kata azab bagi orang kafir tak boleh nampak Allah, maka opposite dia, nikmat bagi orang Islam dan orang mukmin boleh nampak Allah. Bahkan ada hadis jelas, banyak hadis sahih. Nabi SAW kata bila Nabi tafsirkan ayat dan para sahabat tafsirkan ayat, lillazina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat baik itu al-husna. Husna ni ulama tafsirkan syurga. Ziyadah melihat Allah. Siapa tafsir macam ni? Semua salaf. Buka tafsir Ibnu Katsir, Sayyidina Abu Bakar tafsir macam ni, Sayyidina Umar tafsir macam ni, sahabat-sahabat Ali radhiyallahu anhu tafsir macam ni. So az-ziyadah maksudnya melihat Allah. Dan ada hadis riwayat Nasa'i sahih juga yang Nabi pernah berdoa, ya Allah, aku mohon kelazatan melihat kepada wajahmu, kan? As'aluka lazatan nazari ila wajhik. So ini semua dalil jelas, qat'i, tak ada ruang untuk takwil-takwil lah, bahawa kita memang akan melihat Tuhan. So kemudian Imam Ibn Qudamah bawa lagi hadis seterusnya dekat muka sebelah tu. Hadis sahih dalam Bukhari dengan Muslim kan. Kamu akan melihat Tuhan kamu seperti kita melihat bulan ni. Tidak berdesak-desakan. Maksudnya apa? Kita tengok bulan, dia bukan macam kita tengok, pernah macam tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok orang talk politik kan, ceramah politik. Kalau kita duduk belakang, kita nampak tak? Ceramah politik satu parti ni besar. Oh, kumpul ramai, beribu-ribu. Kita duduk belakang, kita nampak tak? Yang tengah cakap, kita dengar suara je. Kalau ceramah politik. Kalau bulan, ramai orang duduk tengok bulan, kita bersesak-sesakan ke? Kalau ceramah politik bersesak-sesakan kan? Ceramah politik, nak dengar siapa cakap, nak dengar siapa tu, kita duduk depan lah. Yang duduk belakang ni tak boleh. Dia kena bersesak-sesak. Kena angkat leher nak tengok siapa cakap tu. Melihat bulan, perlu tak nak angkat leher ke ataupun nak bersesak-sesak? Tak perlu. Kita duduk kat mana kat muka bumi ni pun, inci mana kita kat muka bumi ni, beramai macam mana pun kat muka bumi, kita boleh tengok Tuhan, tengok bulan tu senang je. Tak bersesak-sesak. Nabi SAW kata, seperti mana kita tengok bulan ni, macam tu kita tengok Allah pada dekat syurga nanti. Itu yang Imam Ibn Qudamah kata, ia ni tashbih ru'yah, bukan mar'i. Maksudnya bukan Nabi SAW menyamakan Tuhan dengan bulan. Sudah tentu tidaklah, kan? Sudah tentu tidak. Na'udzubillah. Yang Nabi samakan apa? Cara melihat, bukan objek dilihat. Itu maksud Imam Ibn Qudamah, tashbih ru'yah bukan mar'i. Maksudnya bukan Allah macam bulan, sama sekali tidak sama macam bulan. Yang Nabi kata sama ni, tashbih ni, cara lihat. Cara kita lihat bulan macam mana? Tak bersesak-sesakan dan ada arah. Dan dengan mata. Mata hati ke mata betul-betul? Penglihatan yang ni, penglihatan macam ni. Sebab ada mazhab macam Asy'ariyah kata tak melihat dengan mata ni lah. Ada yang kata lihat dengan mata hati sebagainya. So ahli sunnah je kata yang melihat dengan mata betul-betul, muayyanah dengan mata, dah ada arah. Sebab kita lihat bulan, ada arah tak? Ada. Kalau tak ada arah, macam nak tengok bulan? Betul. Bulan ni arah di mana? Tinggi, ulu. Macam itulah kita akan melihat. Caranya secara spesifik, kaifiat Allah apa semua, wallahu ta'ala alam. Dan Nabi SAW sini bukan tashbih kan, bukan samakan Tuhan dengan bulan, tapi menyamakan cara melihat. Seperti mana kita melihat bumi sekarang kat muka bumi ni, macam itulah kita akan melihat Tuhan insya-Allah dekat syurga nanti. Insya-Allah. Okey, itu dah habis. Habis tentang bab ru'yah.
Kita akan masuk qada qadar. Okay, disebabkan kita kesentukan masa, saya bagi poin penting je malam ni. Dalam kelas seterusnya kita akan masuk detail qada qadar. Qada qadar ni perbahasan yang sangat susah. Sebenarnya dalam ilmu akidah ni antara perbahasan yang sangat susah, perbahasan qada dan qadar, yang telah menghairankan ribuan ulama. Kan sifat kalam tu pun tadi susah. Tentang kalamullah tadi tu pun susah. Sampai Ibn Taymiyah kata, Mabahathul kalam hayyarat al-anam. Hayyar al-anam. Perbahasan sifat kalam ni telah menghairankan manusia. Itu sifat kalam. Sifat perbahasan qada qadar, Ibn Taymiyah kata ramai yang tak clear, tak faham. Perbahasan yang sangat detail. Cuma secara mudahnya saya bagi poin malam ni. Poin ringkas. Ahli sunnah kita beriman dengan 4 rukun dalam qada qadar. Yang rukun ni kita ambil daripada Al-Quran dan hadis secara pastinya lah. Dan daripada qaul ulama salaf serta ijma' ulama salaf, iaitu nak faham dengan baik qada dan qadar, nak faham perbahasan ini dengan betul-betul, dengan kefahaman sebenar, kan? Kita kena meraihkan 4 rukun. Iaitu kita kena tahu qada dan qadar. Pertama, berkait dengan ilmu Allah. Kedua, berkait dengan penulisan. Maksudnya Allah catatkan maklumat tentang apa yang bakal berlaku ni dekat Lauh Mahfuz. Itu saya akan cerita detail maksudnya apa. Ketiga, pengetahuan tentang kehendak Allah, masyiah. Yang keempat, penciptaan. Al-khalq, mencipta. Ulama ada buat syair, dia kata ilmun kitabatu maulana masyiatuhu kadzal khalqu wa huwa takwinu wal ijad. Atau bahawa al-ijadu wa takwinu, syair itulah. Tapi yang poin penting dekat syair itu disebut 4-4. Ilmun kitabatu maulana, kitabah, penulisan, masyiatuhu, masyiah, kehendak, kadzal khalqu, mencipta, penciptaan, wa huwa al-ijadu wa takwinu. So itu ahli sunnah punya rukun. Untuk faham qada dan qadar elok-elok, kita kena faham apa maksud ilmu sini, maksud ilmu Allah, apa maksud kitabah, penulisan sini, penulisan takdir, apa maksud masyiah, kehendak kat sini, itu kehendak Allah, dan keempat, penciptaan. Dan semua golongan yang sesat dalam bab qada dan qadar, yang dua yang utama, qadariyah dengan jabriyah. Qadariyah dan jabriyah. Jabriyah ada dua, jabriyah utama dengan jabriyah mutawassitah. Jabriyah mutawassitah ni Asy'ariyah lah. Asy'ariyah mereka sebenarnya cenderung ke jabriyah. Cuma mereka bukan pure jabriyah, mereka jabriyah mutawassitah. Tapi mereka dalam kelompok jabriyah. Qadariyah ni siapa? Qadariyah ni Mu'tazilah. Bila kita sebut Qadariyah, dia refer kepada Mu'tazilah. Kenapa mereka jadi macam ni? Kenapa dua golongan ni tak tepat dan salah dalam isu ni? Sebenarnya isu qada dan qadar ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dia berlega dua perbahasan yang sangat penting dalam agama ni. Dua perbahasan daruri, penting untuk kita faham, yang Ibn Taymiyah namakan sebagai perbahasan asy-syar'u wal qadar. Menggabungkan di antara syarak dan qadar. Maksudnya apa? Asy-syara' ni mengisyaratkan kepada syariat, iaitu suruhan Allah untuk membuat sesuatu dan tinggalkan sesuatu. Maksudnya syariat agama kita ni lah hukum-hukum ni. Allah suruh kita buat macam ni, kalau kita tak buat, kita kena azab. Allah suruh kita tinggal, kita buat, kita kena azab. Allah suruh kita buat dapat pahala, kena taklif, betul tak? Kita ditaklifkan dengan syariat. Bila nak ditaklif, kan, mendapat pahala, mendapat dosa, mestilah yang ditaklif tu berhak memilih. Betul tak? Yang taklif, ditaklifkan ni, kenapa dia dapat pahala kalau dia buat satu perkara? Sebab dia pilih. Dia pilih. Kalau saya paksa orang tu solat, sedangkan hati dia 100% tak nak solat, dapat pahala tak? Tak dapat pahala. Dia memang 100% tak nak solat. Tapi kita paksa dia, kita angkat tangan dia, kita takbirkan dia, tak dapat pahala. Hanya dapat pahala bila dia pilih lah. Dan dia hanya dapat dosa dan layak diazab dengan pilihan dia sendiri, betul tak? Adil ke Tuhan mengazab seseorang sedangkan Tuhan yang paksa dia buat macam tu? Kan? Tuhan paksa dia buat satu dosa, kemudian Tuhan adil, azab dia. Adil tak? Tak adil. Dan adil tak Tuhan bagi pahala dekat orang dan bagi pujian, bagi pahala, angkat martabat dia tinggi, sedangkan dia tak pernah berniat nak buat benda baik itu pun, bahkan dia dipaksa? Adil? Tak adil.
Okey, yang ni isu pertama syarak. Isu kedua qadar. Qadar pula kata semua benda yang dah berlaku kat bumi ni, yang bakal berlaku, yang sedang berlaku, dah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk perbuatan hamba. Semua Allah dah takdir, Allah dah tentukan setiap apa yang berlaku setiap saat. Semua dah ada. Sebab itulah dalam hadis sahih, hadis kursi, Allah kata dekat pen. Kan hadis yang Nabi SAW kata antara benda pertama diciptakan alam ni awwalu ma khalaqa al-qalam kan. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Antara benda pertama yang Allah ciptakan alam ni pen. Allah kata kat pen ni apa? Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulis semua yang berlaku sejak saat ni sampailah hari kiamat. Semua yang berlaku, maksudnya setiap saat, setiap daripada kita, perbuatan kita, apa yang berlaku dekat London, semua ditulis pen tu. Okey, yang tu kata Allah dah takdir semua. Tapi yang bahagian syarak kata Allah bagi pilihan. Ini yang menghairankan ribuan akal ulama ni. Dan dia akan jadi ifrat dengan tafrid. Melampau dengan orang cakap macam tak ambil endah. Dalam bila dah berlaku dua pertembungan ni kan, yang melebihkan syarak dan qadar bertembung, yang melebihkan qadar, yang melebihkan takdir Allah. Bila bertembung dia kata apa? Yang menang ni takdir Allah. Yang menang ni takdir Allah. Siapa jadi golongan ni? Jabriyah lah. Waktu Jabriyah kata kita ni dipaksa. Umpama manusia ni macam daun yang jatuh daripada pokok kemudian ditiup angin. Daun ditiup angin, daun tu ada pilihan tak nak gerak ke mana? Aku kena tiup angin bawa pergi Kedah. Boleh tak daun tu nak aku nak pergi kiri lah, nak pergi Lencong ke Perak ke mana? Boleh? Tak boleh. Daun tu kena tiup angin, dia ikut je mana angin tu bawa. Jabriyah macam tu. Sebab apa Jabriyah macam tu? Jabriyah melebihkan janib al-qadar. Opposite golongan yang salah dalam bab ni, iaitu golongan qadariyah, mereka melebihkan 4 syarak. Mereka cakap Allah pasti taklif kita. Kita buat dosa, kita buat kejahatan semua ni kan. Takkan Tuhan nak paksa kita buat. So dia kata semua yang berlaku yang kita buat ni semua perbuatan hamba tu sendiri. Saya angkat cawan ni, bagi mereka 100% perbuatan saya sendiri, Allah tak masuk campur langsung. Ini kata siapa? Qadariyah. Dia lebihkan 4 mana? Dia yughallib janib al-qadar, al-syara'. Ahli sunnah mana? Ahli sunnah ni kan kita kan wasati kan. Wasati kita ke tengah lah. Kita menggabungkan dua-dua. Kita menggabungkan dua-dua. Macam mana? InsyaAllah pada kuliah akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Ada soalan? Apa-apa soalan ke pertanyaan yang tak faham ke? Tak ada. Kalau tak ada, saya tutup majlis saya kat sini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.